Assalamualaikum, selamat kembali. Kita akan membincangkan seterusnya tentang fungsi mesyuarat agung tahunan dan juga mesyuarat agung khas. Dalam peraturan koperasi 2010, peraturan 14 khususnya kurungan 1, fungsi mesyuarat agung tahunan koperasi hendaklah termasuk yang berikut. Fungsi ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan agenda koperasi, agenda mesyuarat agung. Dia merupakan perkara yang sama. Setengah orang kata agenda dan setengah kata fungsi. Di dalam peraturan ataupun dalam undang-undang kecil kita panggil fungsi, dan bendanya sama sajalah. Ia merupakan agenda mesyuarat agung. Dan yang pertama adalah mengesahkan minit mesyuarat agung yang tahunan yang lalu, yang terdahulu, dan mana-mana mesyuarat agung khas yang berselang. Ini adalah perkara biasa di mana pengerusi mesyuarat agung akan meminta salah seorang individu yang hadir ataupun anggota koperasi yang hadir untuk mengesahkan minit mesyuarat agung tahunan yang terdahulu. Dan untuk mengesahkan minit mesyuarat ini, kita tak perlu membincangkan kerana ianya telah pun dibincangkan di mesyuarat agung yang lepas. Cuma kita diperlukan untuk mengesahkan minit mesyuarat agung yang terdahulu itu sahaja. Dan B, membentangkan laporan lembaga dan jawatan kuasa audit dalaman. Biasanya JAD ataupun jawatan kuasa audit dalaman perlu membuat laporan 4 kali setahun ataupun paling minimanya 2 kali setahun untuk dibentangkan di dalam laporan tahunan. Dan saya kata 4 kali ataupun 2 kali, tetapi laporan yang terakhir sahaja, semasa mereka membuat pengauditan yang terakhir, laporan yang terakhir sahaja akan dimuatkan di dalam laporan tahunan untuk dibentangkan di dalam mesyuarat agung tahunan. Dan fungsi B ini adalah bukannya dibentangkan oleh JAD, tetapi setiausaha akan membentangkan laporan jawatan kuasa audit dalaman. C, menimbang dan meluluskan akaun teraudit koperasi dan subsidiarinya jika ada, termasuk laporan lembaga di bawah perenggan 591C Akta dan laporan juru audit dan pengagihan untung bersih teraudit jika ada. Ini bermaksud maknanya anggota yang hadir untuk mesyuarat agung tahunan hendaklah meluluskan akaun yang teraudit. Akaun teraudit ni maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah akaun yang telah diaudit oleh audit profesional, sama ada audit daripada SKM bagi koperasi yang kecil dan koperasi baharu, dan juga audit profesional yang dilantik ataupun yang dilantik di mesyuarat agung tahunan, dan juga yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi anggota yang hadir mestilah meluluskan akaun-akaun di dalam laporan tahunan, terutamanya laporan tahunan keuangan berkenaan dengan keuangan koperasi yang biasanya terletak di bahagian belakang laporan tahunan kita. Dan D, melantik anggota lembaga. Pelantikan anggota lembaga ini seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan faham, maknanya kita kena lantik 1/3 daripada anggota lembaga yang gugur mengikut giliran, dan sekiranya 12 orang, maknanya 4 orang akan gugur pada tahun tersebut, sebab kita faham bahawa setiap lantikan itu akan menjalani tempoh selama 1 penggal, di mana 1 penggal itu ialah 3 tahun. Jadi selepas 3 tahun, 1/3 daripada anggota akan gugur. Jadi 4 orang, kalau anggota lembaga kita terdapat 12 orang, maknanya 4 orang akan gugur, dan 4 orang ini kita akan buat lantikan di dalam mesyuarat agung tahunan. Dan kita boleh juga melantik semula mereka yang telah gugur mengikut penggiliran.
Menimbang dan meluluskan belanjawan tahunan koperasi bagi tahun keuangan yang berikutnya. Maknanya bendahari khususnya hendaklah membuat belanjawan ataupun anggaran penerimaan dan perbelanjaan koperasi untuk tahun yang akan datang, ya. Bendahari akan menyenaraikan mengikut kesesuaian perbelanjaan ataupun mengikut kesesuaian ekonomi semasa, ya, dan hendaklah juga diluluskan oleh mesyuarat agung, ya. F, hendaklah mesyuarat agung hendaklah membentangkan suatu laporan berkenaan dengan penerimaan deposit dan pinjaman daripada anggota dan bukan anggota, ya. Sekiranya terdapat koperasi, ya, menerima deposit ataupun menerima pinjaman daripada anggota di dalam mesyuarat agung ataupun anggota koperasi, ataupun mungkin ada kalanya koperasi menerima pinjaman daripada orang luar yang bukan anggota koperasi, ya, koperasi dibenarkan untuk menerima deposit ataupun pinjaman, tetapi dengan syarat hendaklah memberi ataupun membuat satu laporan, ya. Ini kerja anggota lembaga koperasi, ya. Hendaklah membuat laporan dan hendaklah dibentangkan di dalam mesyuarat agung, ya. Ini bukan untuk mendapat kelulusan tetapi untuk melaporkan ke dalam mesyuarat agung di mana koperasi telah mendapat pinjaman ataupun mendapat wang daripada anggota ataupun daripada yang bukan anggota untuk kita gunakan wang tersebut untuk digunakan untuk pembiayaan aktiviti koperasi sepanjang tahun, ya. Dan G, anggota hendaklah meluluskan ataupun dalam fungsi agenda mesyuarat agung ini hendaklah meluluskan allowance yang diberikan kepada anggota lembaga dan saraan yang akan dibayar kepada mana-mana anggota lembaga yang dilantik sebagai pengarah subsidiarinya jika ada, ya. Jadi G ini, ya, menghaskan bahawa mesyuarat agung hendaklah meluluskan sekiranya ALK mencadangkan memberi allowance yang difikirkan perlu, ya, kepada anggota lembaga, ya. Allowance maksudnya allowance bulanan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya kepada anggota lembaga, sama ada ke semua anggota 12 ataupun 15 anggota lembaga ataupun hanya untuk jawatan 3 yang terpenting, iaitu jawatan pengurusi, setiausaha ataupun bendahari, ya. Allowance yang ditetapkan, ataupun sekiranya koperasi mempunyai subsidiari ataupun subsidiarinya dan kita perlu memberi saraan kepada mereka yang menjadi lembaga kepada subsidiarinya, ini juga perlu diluluskan di dalam mesyuarat agung tahunan, ya. Dan H, mesyuarat agung hendaklah juga meluluskan perlantikan sesuatu panel yang tidak kurang daripada 2 orang juru audit yang merupakan juru audit yang diluluskan oleh Suruhanjaya ataupun pegawai Suruhanjaya untuk mengaudit akaun koperasi. Bermakna, ya, tuan-tuan dan puan-puan, anggota lembaga akan mencadangkan, ya, 2 firma juru audit untuk membuat pengauditan koperasi kita, ya, koperasi tuan-tuan dan puan-puan, dan mesyuarat agung hendaklah meluluskan ataupun kedua-dua cadangan daripada anggota lembaga ini, kerana walaupun kita hanya menggunakan satu firma sahaja, tetapi untuk menyelamatkan keadaan sekiranya firma yang kita lantik itu menolak pelawaan kita ada satu lagi firma untuk mengaudit koperasi kita tanpa membuat mesyuarat agung khas hanya untuk
melantik juru audit luar, ya, dan bagi koperasi kecil ataupun yang koperasi yang masih tidak mampu untuk melantik juru audit luar, ya, dinasihatkan kita melantik juru audit daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi saya berhenti setakat ini dan saya akan sambung lagi tentang fungsi-fungsi mesyuarat agung tahunan. Sekian.